Assalamualaikum dan salam sejahtera. UMNO telah bermesyuarat hari ini dan telah umumkan yang mereka akan sekali lagi mohon pengampunan untuk Najib. Permohonan Najib telah ditolak dan Najib hanya diberi remission atau kekurangan hukuman dari 12 tahun penjara kepada 6 tahun dan denda 210 juta kepada 50 juta. Ini bukan pengampunan. Pengampunan ditolak. Ini hanya remission atau kekurangan hukuman. Kedua-dua hukuman penjara dan juga hukuman denda. Mengikut beberapa lawyer, keputusan lembaga pengampunan ialah Najib perlu duduk di dalam penjara hingga 23 Ogos tahun 28. Bermakna 6 tahun lagi. So, Najib tidak lagi layak untuk mendapat remission 1/3. Sebab ini bukan hukuman mahkamah, tapi hukuman lembaga pengampunan. Sekira Najib tidak diberi kekurangan hukuman, maknanya permohonan Najib ditolak terus tanpa apa-apa pertimbangan. Najib perlu duduk di dalam penjara hingga 23 Ogos tahun 2034. Tapi selepas tolak 1/3 remission, iaitu 12 tahun, penjara 12 tahun tu dikurangkan ke 8 tahun, selepas tolak 4 tahun ataupun 1/3, maka Najib perlu duduk di dalam penjara hingga tahun 2030. Maknanya 23 Ogos tahun 2030. Dia boleh diskaun 4 tahun dari hukuman dia. Tapi oleh kerana lembaga pengampunan telah pun menetapkan yang Najib akan duduk dalam penjara hingga tahun 2028, maka tidak lagi ada 1/3 remission. Ini mengikut beberapa lawyer lah. So technically, hukuman hingga 2034, hukuman 12 tahun tadi, hingga 2034 akan dikurang kepada 2030. Tapi lembaga pengampunan telah menetapkan yang Najib duduk di dalam penjara hingga 2028. So bermaknanya, technically Najib hanya diberi kekurangan 2 tahun. Bukan 6 tahun. 2 years. Tanpa kekurangan hukuman oleh lembaga pengampunan, Najib duduk dalam penjara hingga tahun 2030. Tapi lembaga pengampunan arah Najib duduk di dalam penjara hingga 2028. So, dapat diskaun hanya 2 tahun. Kalau maknanya lembaga pengampunan tolak terus permohonan Najib, tak timbang langsung, maknanya Najib kena duduk dalam penjara hingga 2030 dengan kelulusan lembaga pengampunan, dia duduk dalam penjara hingga 2028. So, taklah 6 tahun. So kata Najib dikurangkan dia punya hukuman 6 tahun is not true. Hanya 2 tahun. So kalau mengikut yang beberapa lawyer tadi tu, dia kata because hukuman ni ialah hukuman lembaga pengampunan ataupun lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Agong dan bukan keputusan mahkamah atau keputusan hakim, maka remission 1/3 atau diskaun 1/3 tidak apply lah, tidak boleh diguna. So ramai orang ingat mana okey dia kena penjara sampai 2028 mengikut ni lah keputusan lembaga pengampunan. Jadi 2026 dia keluar. But it seems no. 2026 tak boleh keluar, dia kena tunggu hingga 2028. So Najib punya diskaun is 2 tahun lah. Tapi sekira Najib tak bayar denda 50 juta, tambah lagi setahun. So dia duduk di dalam penjara hingga tahun 2029. Oleh kerana hukuman denda tu masih ada,
maka tambah lagi 1 tahun, unless lah Najib bayar 50 juta. Kalau tidak, tambah setahun, dia duduk dalam penjara hingga 2029. Banding dengan sekira tidak ada campur tangan lembaga pengampunan, Najib duduk dalam penjara hingga tahun 2030, tapi kena bayar denda lah. Problem is, kalau Najib nak bayar denda 50 juta tu, dia kena declare duit tu datang dari mana. Takkanlah duit tu datang dari langit. Dan semua bank account Najib semua dibeku. Have all been frozen. Kecuali apa yang diberi kebenaran untuk keluar tiap bulan untuk nak bayar cost of living, itu saja. So walaupun Najib mungkin ada berjuta atau beratus juta dalam bank account, tapi dia tidak boleh sentuh duit tu. Dan sekira Najib ada simpan duit luar negara, secret bank account atau bank account rahsia, kalau dia bawa balik 50 juta tu untuk bayar dia punya denda, dia kena declare. Ataupun orang lain tolong bayar bagi pihak dia. Misalan, Tokyo China kata, okey, dia akan sponsor 50 juta untuk bayar. All this has to be declared. So, timbul satu lagi masalah. Masalah mana mari duit tu? So, kemungkinan Najib akan tak bayar 50 juta denda dan ambil lagi setahun ni penjara. So, actually Najib gain very little. Dia gain setahun 2 je. Bergantung kepada dia bayar ke tak bayar denda lah. Cuma setahun 2 saja. So, dia orang akan apply sekali lagi pengampunan. Tapi masalah dia ada 3 lagi kes. Selain daripada kes SRC ni, di mana dia sedang menjalani hukuman, ada kes IPIC 6.6 bilion, kes 1MDB, kes AMLAH 27 juta dan sebagainya. Satu kes ni sedang berjalan, ada 2 lagi kes. So, there are 3 more cases, 3 lagi kes yang menunggu. Dan kemungkinan besar, kalau tak semua pun, 1-2 kes ni mungkin Najib sangkut. Kalau tak sangkut semua 3-3 lah. And ini akan maknanya membuat masalah ni lagi keliru, because you are applying now pengampunan untuk satu kes, iaitu SRC, di mana you sedang jalani hukuman. What about kalau kes baru, hukuman baru? Adakah nak tunggu keputusan 3-3 kes dan mohon sekaligus, atau mohon untuk SRC dulu? Dan walaupun lembaga pengampunan mungkin akan mempertimbangkan memberi pengampunan penuh untuk Najib, ada lagi 3 kes. What happen kalau dia sangkut 1 atau 2 atau ke semua 3 kes? Takkan nak sekali lagi mohon pengampunan. So it's a very difficult situation. Adakah nak buat sekarang untuk kes SRC, atau nak tunggu 3 kes ni selesai? Tapi 3 kes ni akan ambil masa pula. So, mungkin kena tunggulah 2 tahun, 3 tahun lagi baru mohon pengampunan, dengan harapan dia boleh mohon untuk semua kes. Kalau 1 atau 2 ataupun kes-kes yang lagi 3 ni sangkut, one shot he apply for everything. So, benda ni becomes more complicated. Saya tidak maknanya boleh confirm betul ke tidak, oleh kerana hukuman hingga 23 Ogos 2028 ni, hukuman lembaga pengampunan, iaitu agung, dan bukan hukuman mahkamah, maknanya remission 1/3 tu sudah tak boleh guna. Sudah tak boleh apply. So, you have to serve the full sentence. Maknanya 23 Ogos 28 dan bukan 23 Ogos 26. So, it's very interesting development. So, sekarang ni saya pun tak check lah. Betul ke tidak remission ni, 1/3 diskaun ni, hanya diberi kepada hukuman mahkamah. Tapi untuk hukuman lembaga pengampunan atau agung, tidak layak untuk 1/3. Mungkin lawyer boleh tu. Kalau betul, that means Najib is going to be in jail, okay, hingga sekurang-kurang 2028 ataupun 2029. And beza dia, kalau dia tak diberi remission, dia duduk dalam penjara hingga 2030. So, beza 1-2 tahun aja lah.
kalau dia bayar denda. Kalau tak bayar denda tu setahun sajalah beza. So itu yang nampaknya perkembangan terkini. Tapi mereka akan sekali lagi mohon pengampunan. Boleh lagi mohon. Macam kes Mokhtar Hashim, mula-mula hukum gantung. Dia buat permohonan pardon, dikurangkan ke penjara seumur hidup, life sentence. And then kali kedua dia dapat pengampunan penuh. So it can be done lah. You boleh buat banyak kali lah. Lagi lama you duduk dalam jail tu, lagi banyak kali lah. Dan 2-3 tahun maknanya Najib boleh layak sekali lagi untuk pengampunan. Permohonan yang kedua tadi. But the problem is now the 3 more new cases ataupun ongoing cases, kes yang masih berjalan dan kes baru yang sedang menunggu perbicaraan. Adakah itu akan mengelirukan dan maknanya Najib kena tunggu hingga semua kes tu, ataupun mohon sekarang dan harap 3 kes ni dia bebas, ataupun kes ditarik balik, charge digugur, dan Najib dilepaskan tanpa dibebaskan melalui DNAA macam kes Ahmad Zahid Hamidi baru ni. Assalamualaikum. Salam sejahtera.